Hari ini, saya akan tunjukkan kepada Anda bagaimana dokter Palestina yang dianiaya, yang Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu dan ahli-ahli Kongres lain menuntut Israel membebaskannya, sebenarnya adalah seorang kolonel Hamas. Dan saya ada buktinya. Ini satu soalan yang saya mau Anda pikirkan sekejap. Jika seseorang menghabiskan 2 tahun memberitahu Anda bahwa seorang lelaki adalah seorang wira, seorang syahid, seorang petugas kemanusiaan yang dianiaya, yang hanya mahu menyelamatkan kanak-kanak yang sakit, dan rupa-rupanya selama ini dia adalah seorang pegawai berpangkat dalam sebuah organisasi pengganas yang melakukan pembunuhan beramai-ramai terhadap orang Yahudi yang paling dahsyat sejak Holocaust. Adakah Anda akan marah? Adakah Anda mahu tahu siapa yang telah menipu Anda? Karena itulah yang sebenarnya sedang berlaku di sini. Dan senarainya mungkin jauh lebih panjang daripada yang Anda sangka. PBB, Amnesty International, Bernie Sanders, Chris Murphy, menteri-menteri kerajaan British, dan sudah tentu, seperti biasa, media arus perdana yang boleh kita percayai. The Guardian, NBC News, Al Jazeera. Jadi, mari kita selami perkara ini. Nama beliau ialah Hussam Abu Safia. Selama setahun setengah yang lalu, Anda telah mendengar namanya dikaitkan dengan perkataan seperti penyiksaan, penganiayaan, dan genosid selepas beliau ditangkap oleh Israel dari dalam sebuah hospital di Gaza tempat beliau bekerja. Beliau juga menulis bukan satu, tetapi 2 artikel pendapat di New York Times yang menuduh Israel melakukan jenayah perang dan pembunuhan beramai-ramai, sambil menggambarkan dirinya sebagai seorang doktor wira yang tidak mementingkan diri sendiri memberikan rawatan kepada rakyat Palestina. Amnesty International melancarkan kampanye besar-besaran yang tertumpu pada dirinya. Bandar Lyon di Prancis memberinya kewarganegaraan kehormat. Dan minggu ini, kumpulan kerja PBB mengenai penahanan sewenang-wenangnya secara rasmi mengisytiharkan bahwa tindakan Israel menahan lelaki ini adalah satu pelanggaran hak asasi manusia dan menuntut agar beliau dibebaskan serta-merta. Hanya ada satu masalah dengan perkara itu. Dia sebenarnya adalah seorang komander Hamas. Ini adalah gambar dari tahun 2016 yang dimuat naik oleh sebuah organisasi bernama Perkhidmatan Perubatan Tentara Gaza yang dikendalikan secara langsung oleh Kementerian Dalam Negeri dan Keselamatan Negara Hamas. Dalam gambar itu, Hussam Abu Safia berdiri dikelilingi oleh komander-komander kanan Hamas. Dan inilah bahagian yang paling penting. Ini bukanlah dakwaan dari Israel. Perkhidmatan Perubatan yang dikendalikan oleh Hamas di Gaza sendiri telah memanggil beliau sebagai kolonel dalam hantaran Facebook berbahasa Arab mereka sejak tahun 2016, bertahun-tahun sebelum perkara ini menjadi kontroversi di Barat. Ini ialah Abu Safia dari laman Facebook itu dengan pakaian seragam Hamasnya. Anda memang tidak boleh mereka-reka perkara seperti ini. Kini, secara berasingan, IDF juga telah mengesahkan bahwa Safia memegang pangkat kolonel dalam Perkhidmatan Perubatan Tentara Hamas, dan ini bukanlah gelaran simbolik yang tidak pernah digunakannya. Seorang lagi pengarah di hospital yang sama, Ahmed Kahlot, yang juga merupakan Letnan Kolonel dalam Hamas, memberitahu para penyiasat IDF bahwa sekurang-kurangnya 16 orang kaki tangan aktif hospital itu, termasuk dokter, juru rawat, dan paramedik, adalah anggota aktif dalam Brigade Al-Qassam Hamas. Beliau juga mendedahkan bahwa hospital itu pernah menjadi salah satu tempat persembunyian seorang tebusan Israel yang diculik pada suatu ketika dahulu. Sementara itu, apabila IDF menyerbu kawasan tersebut, mereka menemui lebih daripada 240 anggota Hamas dan jihad Islam di dalam hospital itu, termasuk mereka yang terlibat dalam pembunuhan beramai-ramai pada 7 Oktober itu sendiri. Dan lihatlah contoh-contoh ini yang kami peroleh daripada media sosial milik Abu Safia sendiri. Nampak macam orang yang baik, kan? Saya rasa kalau Anda tanya PBB atau Amnesty International, jawaban mereka memang akan jadi ya. Mungkin seseorang patut tunjukkan rakaman ini kepada mereka, yaitu seorang anggota Hamas yang ditangkap semasa perang memberi keterangan tentang penggunaan hospital ini oleh Hamas. Sila lihat. Hai, saya Muhammad Said Al-Sharif, berumur 21 tahun, bekerja di Hospital Kamar Adwan sebagai tukang cuci. Antara pasukan yang bertugas di Betlehem Barat dan mungkin juga di Betlehem Medan. Saya juga bekerja di 4 tempat lain. Saya berada di hospital, bekerja di mana-mana saja, dimanapun saya diperlukan. Di sana terdapat ramai orang yang berinteraksi dengannya setiap hari dan secara langsung. Dan terdapat juga aktivis dari aktivis Hamas, dari jihad Islam, dari Brigade Penentangan, dari pelbagai organisasi di Israel Palestin. Kenapa awak sebut tentang mereka? Pegawai. Dan kenapa awak sebut mereka? Mereka fikir itu sekarang tanah air kita daripada mereka. Kerana tentera tidak mampu untuk mengambilnya semula secara langsung. Dalam masa yang lama, dia kata saya tak patut buat. Kerana dia menguruskan ramai pekalah dan orang sakit. Dan kamu mahu.
Kau nak beritahu apa-apa maksud tu? Dan saya fikir, tentera tak boleh tulis dia secara langsung, seolah-olah pentulisan atau bernafas apa. Dia cakap, apa yang kau cakap kecuali. Maka tahu. Alah. Masa mereka berselerak dalam agama, hospital, dalam organisasi. Para aktivis ada di sana memindahkan kami ke wayang biasa, macam Suda, macam Kasihab, macam F4. Ia dipindahkan dari dalam hospital, dari luar ke dalam dan dari dalam ke luar. Diagnosis cara mereka menjadi sasaran. Elemen pemerhati dan peninjau keluar dari dalam ke hospital. Pada 4 terakhir malam, mereka datang pada waktu sahih ke hospital dan dari dalam hospital. Ia diajukan ke tempat-tempat yang terletak di sempadan Israel. Kawasan semak, pokok-pokok di bawah tanah, dalam tanah, di Mekah, kepimpinan dan kawalan, sama ada di sekitar Tamal Adwan atau di Fallujah, Yara dan Saibara. Di tempat-tempat kehadiran tentera akan dicatatkan. Sekumpulan orang berada di sana kerana mereka tidak. Sekarang itu adalah keterangan secara langsung daripada pengganas Hamas yang ditangkap yang menerangkan bagaimana hospital seperti ini berfungsi sebagai pusat arahan dan tempat perlindungan untuk organisasi tersebut. Tetapi jika itu masih tidak mencukupi, berikut adalah keterangan daripada seorang dokter Kurdi yang sebenarnya menjadi sukarelawan di hospital yang sama di Gaza, menerangkan apa yang beliau sendiri saksikan. Sila lihat. Sudah tentu saya akan mulakan dengan cerita ringkas tentang pengalaman saya di hospital itu. Contohnya, di bahagian tertentu yang digunakan oleh Hamas, maksud saya, cara Israel benar-benar dapat menyingkirkan Hamas dan konspirator lain. Askar-askar akan dibunuh, ya. oh ya, Maksud anda dia berada di hospital, Encik Tilie, anggota Hamas juga ada di sana, para pemimpin Hamas juga ada di sana. ya, saya nampak mereka di sana, saya nampak mereka bercakap, saya nampak mereka bersama-sama di hospital itu. Baik Hamas ya, mengira tersebut. Sekarang, disinilah ia menjadi sangat menjengkelkan. Pemimpin Hamas, Bassam Naim, tidak pun menafikan bahawa Abu Safia adalah anggota Hamas. Tetapi, dia cuba mendakwa bahawa Hamas tidak menggunakan pangkat seperti kolonel. Jadi, ia mesti tidak benar. Sebaliknya, entahlah, berfikir. Kebanyakan media arus perdana lebih menumpukan pada perkara ini daripada fakta bahawa lelaki itu secara literal sudah bertahun-tahun dirakam dalam gambar dalam uniform Hamas. Sebagai contoh, Al Jazeera dari Qatar menerbitkan sebuah artikel dengan tajuk yang diterjemahkan sebagai pembunuhan simbol, menggambarkan keseluruhan cerita ini sebagai satu kampen terkoordinasi oleh Israel untuk memburukan seorang wira kemanusiaan. Dan sudah tentu mereka bukan satu-satunya. The Telegraph, Sky News, dan sudah tentu Dropsite News yang dibiayai oleh Soros juga turut membawa naratif yang tidak masuk akal ini. Walaupun selepas semua bukti telah menjadi rekor awam, pelapor khas PBB yang paling terkenal dengan sikap antisemit, Francesca Albanese, masih terus menuntut pembebasannya. Ketua Hak Asasi Manusia PBB Volker Turk berdiri di hadapan Majelis Keselamatan dan secara literal berkata bahwa Israel belum membuktikan dakwaannya. Walaupun seorang lagi pengarah hospital di bawah soal siasatnya sendiri telah pun mengesahkan bahwa Hamas mengendalikan fasiliti tersebut. Begitu juga, The Guardian menyiarkan satu rencana panjang yang bersimpati dengan memetik dakwaan paling dramatik daripada peguamnya tanpa pernah menyebut bahwa terdapat dokumentasi dirinya memakai uniform Hamas. NBC News memetik pengasas bersama Matt Global yang memanggilnya seorang wira dan mentor dan langsung tidak mengulas tentang dakwaan tentang pangkatnya itu. Ini adalah kecuaian kewartawanan. Tetapi ia bukan hanya melibatkan media. Mari kita bincangkan tentang orang-orang di sini yang turut serta dalam isu ini, karena saya mahu Anda dengar sendiri kata-kata mereka. AOC, pakar geopolitik itu, menyeru Israel untuk membebaskan, dan saya petik, pakar pediatrik Dr. Hussam Abu Safia yang telah ditahan tanpa tuduhan selama 18 bulan dan kini menghadapi ancaman segera terhadap nyawanya akibat penyiksaan. Tamat petikan. Senator Chris Van Hollen juga mengeluarkan kenyataan yang menyeru agar beliau dibebaskan serta-merta. Ahli Kongres Jim McGovern pergi lebih jauh lagi dan berkata, dan saya memetik kata-katanya secara langsung, tidak 1 sen pun uang pembayar cukai harus dihantar untuk membantu dan bersubahat dengan penyalahgunaan yang keji seperti ini. Rashida Tlaib sudah tentu turut campur tangan. Begitu juga Bernie Sanders dan bukan sahaja rakyat Amerika. Menteri British Hamish Falconer secara terbuka memberitahu kerajaan Israel bahwa beliau membangkitkan kes lelaki ini tanpa pernah menyebut fakta bahwa dia sebenarnya adalah anggota Hamas yang aktif. Ini soalan saya untuk setiap seorang daripada mereka.
Adakah anda semua pernah semak? Adakah sesiapa antara anda yang berpura-pura mengambil berat tentang rakyat Palestin faham bahawa kuasa penindas paling kejam di Gaza bukanlah IDF, ia adalah Hamas. Dan ia terhadap rakyat Gaza juga. Sedarlah kamu semua bodoh. Inilah jentera disinformasi. Beginilah cara ia berfungsi setiap kali. Seseorang diangkat sebagai ikon kemanusiaan oleh saluran media yang langsung tidak mengambil berat untuk menyemak fakta paling asas tentang siapa yang mereka tonjolkan. Ahli politik yang mahu kelihatan berperi kemanusiaan di depan kamera turut serta tanpa membuat penyelidikan selama 30 minit pun. Dan apabila kebenaran akhirnya terbongkar, bukannya membetulkan fakta, beberapa nama terbesar dalam media secara aktif membina naratif bertentangan untuk melindungi pembohongan itu. Itu bukanlah kewartawanan. Lain kali, apabila Anda melihat tajuk utama yang sepenuhnya berkisar tentang seorang tokoh dari Gaza yang membangkitkan simpati, tanya diri Anda satu soalan sebelum Anda kongsikannya. Siapakah orang ini? Sebenarnya, adakah sesiapa yang menyemak? Kerana dalam kes ini, rekod itu sudah pun terpapar secara jelas di media sosial Hamas dalam bahasa Arab sejak tahun 2016. Dan tiada sesiapa di New York Times, tiada siapa di The Guardian, tiada siapa di NBC, tiada siapa pun di pejabat seorang senator Amerika Syarikat yang sedang berkhidmat mengambil inisiatif untuk menyemaknya. Kolonel Hussam Abu Safia bukanlah seorang tokoh kemanusiaan yang dianiaya. Dia adalah bukti konsep. Dan sekarang Anda tahu dengan tepat bagaimana konsep itu berfungsi. Sekarang ke acara utama dunia. Apa sebenarnya yang sedang berlaku dengan Iran? Mari kita lihat apa yang baru sahaja dikatakan oleh Presiden Trump. Tuan Presiden, mengenai Iran, adakah gencatan senjata sudah berakhir? Adakah gencatan senjata sudah tamat? Adakah MOU sudah tidak sah? Itu satu soalan yang sangat menarik. Bagi saya rasa ia sudah berakhir. Saya tak mahu berurusan dengan mereka lagi. Mereka itu sampah. Awak tahu apa itu sampah? Mereka itu sampah. Mereka orang tak siuman. Mereka dipimpin oleh orang tak siuman. Dan mereka adalah orang yang kejam dan ganas. Dan kalau mereka ada senjata nuklear, mereka akan gunakannya. Bagi saya, semuanya sudah berakhir. Saya akan bercakap dengan perunding kita. Ia hanya membuang masa berurusan dengan mereka. Mereka penipu. Kita buat perjanjian. Dan kemudian kalau saya buat perjanjian dengan dia, kita ada perjanjian dan dia keluar. Dia bercakap, kita buat perjanjian. Semua orang setuju. Tiada senjata nuklear. Kita buat perjanjian. Mereka keluar bercakap dengan media. Mereka kata kita tak pernah bincangkan pun. Ada sesuatu yang tak kena dengan mereka. Mereka tak betul. Bagi saya, semuanya sudah berakhir. Adakah ini bermakna rundingan dengan Iran tidak akan disambung semula? Saya tak peduli. Mereka boleh berbincang. Tapi saya rasa mereka hanya membuang masa. Mereka semua kaki penipu. Maksud saya tak nak cakap kami dah beritahu awak, tapi memang kami dah beritahu awak. Jadi, gencatan senjata itu memang sudah tamat. MOU itu telah menjadi tidak relevan selepas kira-kira seminggu pertempuran balas-membalas. Dan sekarang, Presiden Amerika Syarikat baru sahaja mengumumkan bahawa beliau mempunyai 1,000 peluru berpandu yang sudah siap sedia dan dihalakan ke Republik Islam. Kenapa? Sebenarnya, terutamanya kerana Republik Islam dan semua badutnya tidak henti-henti bercakap tentang membunuh beliau. Biar saya terangkan apa yang baru sahaja berlaku kerana semuanya berlaku dengan pantas. Republik Islam sekali lagi menyerang kapal-kapal komersial di Selat Hormuz. Amerika Syarikat membalas dengan serangan di seluruh selatan Iran dan semakin meluas. Dan kemudian, buat pertama kali sejak beliau mengambil alih sebagai pemimpin tertinggi, Mojtaba Khamenei akhirnya bersuara. Bukan untuk menenangkan keadaan, sudah tentu, tetapi untuk berjanji bahawa membalas dendam atas kematian ayahnya pasti akan berlaku dan bahawa pembalasan adalah kehendak negaranya. Tidak pasti negara mana yang dimaksudkannya, memandangkan rakyat secara literal menari di jalanan Iran apabila Ali Khamenei dibunuh. Tetapi apapun, Trump segera membalas di Truth Social dengan mengatakan bahawa jika rejim itu cuba membunuhnya, Amerika Syarikat akan memusnahkan dan menghancurkan negara itu sepenuhnya. Tetapi walaupun beliau menyatakan bahawa gencatan senjata telah tamat, beliau juga masih mendakwa bahawa Amerika Syarikat bersedia untuk berbincang. Respons Tehran? Mereka langsung tidak mengaku bahawa mereka pernah meminta untuk berbincang sejak awal lagi. Dan jika anda fikir semua perbincangan tentang membunuh Presiden Trump ini sekadar seorang rakyat Iran yang berang memegang mikrofon, biar saya berikan beberapa contoh daripada minggu ini sahaja. Di Mashhad, sebuah hotel menggantung spanduk gergasi di seluruh bangunannya yang tertulis dalam bahasa Inggris, "Kami akan bunuh Trump," dengan message yang sama ditulis di bawahnya dalam bahasa Parsi. Beberapa hari sebelum itu di Tehran, para pengunjung upacara, penyokong rejim, kebanyakannya terpaksa hadir kerana penglibatan keluarga dengan rejim atau dibayar, membawa spanduk yang sama, "Kami akan bunuh Trump," melalui jalan-jalan di ibu kota.
Kemudian rekaman itu disiarkan oleh saluran propaganda negara rejim tersebut. Dan selepas itu, semasa pengebumian Khamenei di Mashhad, wanita-wanita dalam kalangan orang ramai mengangkat plakat yang sama bertulis, "Bunuh Trump." Sekarang, sementara para berkabung melaungkan, dan saya terjemahkan ini secara langsung dari majelis pengebumian. Saya bersumpah demi darah pemimpin agung, Trump, kami akan bunuh kamu. Itu adalah petikan langsung. Dan sebelum semua itu, pengacara majelis pengebumian sendiri, Muhammad Rasoli, berdiri di hadapan ratusan ribu orang yang berkabung dan berkata melalui pembesar suara bahwa membunuh Trump adalah tanggung jawab kita. Seseorang yang membunuh Imam Mara, siapakah musuh kita jika bukan pembunuh kamu? Mulai sekarang, kain kafan menggantikan pakaian di tubuh kami. Demi darah, kami bersumpah akan membalas pembunuhanmu. Ini adalah dari upacara pengebumian rasmi negara pemimpin agung rejim Islam, bukan sekadar hantaran media sosial atau apa-apa. Kini, minggu ini juga didedahkan bahwa Israel telah menggagalkan satu lagi rancangan IRGC untuk membunuh Presiden Amerika, selepas cubaan-cubaan sebelum ini dan juga percubaan untuk membunuh anak perempuannya, Ivanka Trump. Awal minggu ini, ketika Trump berada di Turki untuk sidang kemuncak NATO, seorang ahli parlemen Iran malah secara terbuka menyeru supaya peluru berpandu balistik dihantar ke Turki untuk membunuhnya. Maksud saya, mereka benar-benar taksub sepenuhnya, walaupun tidak mempunyai tentara laut atau tentara udara untuk melakukan tindakan sedemikian. Sebenarnya mereka sangat lemah sebagai sebuah rejim, walaupun mereka coba menonjolkan sesuatu yang sangat bertentangan. Dan inilah perkara yang tiada siapa dalam media arus perdana jelaskan kaitannya kepada Anda. Rejim ini sedang berada di ambang kejatuhan dari segi ekonomi. Rial Iran kini didagangkan sekitar 1,75 juta untuk $1, yaitu nilai terendah dalam sejarah Republik Islam itu. IMF meramalkan inflasi tahun ini hampir 69%, dan ekonomi akan mengecil lebih daripada 600. Dianggarkan 7 juta rakyat Iran sedang kelaparan ketika ini. Daging merupakan barang mewah di Iran. Sementara itu, draft budget rejim sendiri menunjukkan bahwa institusi ketenteraan dan keselamatan, yaitu IRGC, mendapat bahagian hasil minyak yang berkali ganda lebih besar daripada apa yang diperuntukkan kepada kerajaan awam sebenar. Institusi keagamaan menerima hampir separuh daripada sedikit wang minyak yang dikawal oleh kerajaan. Sementara itu, laporan dari Tehran mengatakan bahwa kerajaan sedang bergelut untuk membayar gaji tenteranya sendiri. Jadi, sementara rakyat Iran biasa tidak mampu membeli daging, rejim ini membelanjakan apa sahaja wang yang ada untuk mencetak spanduk yang menyeru kematian Trump dan membiayai aparatus keselamatan yang memastikan mereka terus berkuasa. Ini bukan kerajaan, ini adalah mafia. Inilah sebabnya MOU itu memang akan runtuh. Dan sejujurnya, baguslah ia berakhir, karena Anda tidak boleh menandatangani perjanjian dengan rejim yang tiada legitimasi dan dipandu oleh ideologi Khomeinisme. Ia langsung tidak bernilai. Saya ingin jelaskan dengan sangat jelas bahwa ini bukan kisah tentang golongan sederhana dikalahkan oleh golongan keras. Tiada golongan sederhana dalam rejim ini. Apa yang sebenarnya berlaku ialah Komander IRGC, Ahmad Vahidi, seorang lelaki yang dikehendaki oleh Interpol sejak 2007 karena peranannya dalam pengeboman pusat komuniti Yahudi di Argentina pada tahun 1994 yang mengorbankan 85 orang. Sedang menunjukkan kepada Anda secara langsung siapa sebenarnya yang memegang kuasa di sini. Vahidi dan IRGC berulang kali mendesak untuk meneruskan perang ini secara ketenteraan, termasuk mendesak serangan peluru berpandu balistik terakhir ke atas Israel, dan serangan ke atas Qatar, Jordan, dan Kuwait pada minggu lalu. Sebenarnya tidak penting siapa yang duduk di meja dengan memakai sut dan senyuman untuk kamera barat. Senjata sentiasa berada di tangan yang sama, yaitu IRGC. Dan sehingga Barat bersedia untuk menghadapi realiti dan menamatkan samseng-samseng ini sekali dan untuk selamanya, perkara ini akan berterusan. Namun, saya perlu nyatakan, sungguh malang sekali apabila Israel mempunyai peluang untuk menghapuskan Vahidi secara langsung. Tetapi pentadbiran Trump menghentikan mereka kerana Presiden mahu rejim itu terus wujud dengan tersilap sangka bahawa mereka boleh dipujuk untuk membuat satu perjanjian. Mereka tidak boleh. Rejim ini telah membuktikan berkali-kali bahwa mereka akan menandatangani sekeping kertas dan melanggarnya sebaik sahaja mereka memutuskan untuk terus berjuang. Karena itulah tujuan rejim ini dibina. Itu bermakna setiap dolar daripada pelepasan sekatan, setiap tong minyak yang mengalir melalui Hormuz di bawah pengecualian sementara yang, syukur kepada Tuhan, telah dibatalkan minggu ini.
Langkah-langkah ini bukan untuk membeli keamanan. Ia hanya memberi rejim lebih banyak masa untuk mempersenjatai semula dan lebih banyak uang untuk memastikan IRGC terus mendapat dana, sementara rakyat Iran biasa kelaparan. Jadi inilah pendapat saya tentang apa yang patut berlaku seterusnya. Amerika Syarikat harus menyambung semula serangan di selatan dan kawasan lain di luar itu. Mereka harus mengambil alih kawalan sementara ke atas apa sahaja yang diperlukan dan Selat Hormuz harus kekal di bawah tekanan ekonomi maksimum serta kawalan Amerika Syarikat. Jika dikuatkuasakan dengan betul, tekanan itu sahaja boleh melumpuhkan rejim ini lebih cepat daripada mana-mana peluru berpandu. Namun yang paling penting, Washington perlu berundur dan tidak menghalang Israel. Biarkan Israel menyelesaikan tugas menyingkirkan kepimpinan rejim itu. Biarkan mereka menyasarkan pasukan Basij, penguat kuasa dalaman yang memukul penunjuk perasaan di jalanan setiap kali rakyat Iran cuba bangkit. Kerana setiap kali Amerika menahan Israel demi melindungi rundingan dengan pihak yang sebenarnya tidak mahu berunding, apa yang kita lindungi sebenarnya adalah rejim itu sendiri, bukan keamanan. Rakyat Iran, mereka yang tidak mampu membeli makanan, sementara rejim mereka mencetak ancaman bunuh, berhak mendapat jalan terbuka untuk menyelesaikan apa yang mereka mulakan di jalanan sendiri. Rejim ini tidak berunding dengan niat yang baik kerana mereka tidak mampu. Orang yang memegang kuasa sebenar tidak mahukan perjanjian. Mereka hanya mahu terus hidup. Dan cara paling cepat untuk menamakan perang ini bukanlah satu lagi memorandum persefahaman. Caranya ialah memastikan rejim ini tidak bertahan cukup lama untuk menandatanganinya. Sekarang kita akhiri dengan segmen minggu ini, baik, buruk, dan hodoh. Dimulakan dengan kisah buruk minggu ini, satu tinjauan baru oleh Pew Research yang dikeluarkan pada hari Khamis lepas sepatutnya benar-benar menakutkan sesiapa sahaja yang mengambil berat tentang ke mana arah tuju Amerika Syarikat sebenarnya, kerana ia menunjukkan bahawa sokongan terhadap Hamas di Amerika bukan lagi satu fenomena terpencil. Ia semakin menjadi arus perdana dalam keseluruhan segmen penduduk. Tinjauan itu melibatkan lebih 12.000 orang dewasa Amerika dan mendapati bahawa 13% rakyat Amerika berumur 18 hingga 29 tahun kini mempunyai pandangan positif terhadap Hamas. Itu kira-kira 1 daripada 8 orang muda Amerika memberitahu Pew Research bahawa mereka memandangnya secara positif. Organisasi yang sama yang telah merogoh, menculik dan membunuh 1.200 orang, sebuah organisasi di mana pengganasnya menggunakan keganasan seksual sebagai senjata perang secara sengaja, bukan sebagai insiden terpencil, tetapi sebagai kampen sistematik rogoh dan mencacapkan mangsa. Kita sedang bercakap tentang rakyat Amerika yang tahu apa yang berlaku pada 7 Oktober. Sebahagian daripada mereka telah melihat rakaman dan membaca testimoni, namun masih memandang Hamas secara positif. Tetapi sebenarnya ia menjadi lebih teruk kerana 44% rakyat Amerika Muslim yang ditemu ramah mengatakan bahawa mereka mempunyai pandangan positif terhadap Hamas, meningkat 7% daripada hanya 2 tahun lalu dan jauh lebih tinggi berbanding mana-mana kumpulan agama lain di negara ini. Bandingkan itu dengan 2% rakyat Amerika Yahudi, 4% evangelis kulit putih, dan 8% Katolik. Kumpulan rakyat Amerika Muslim yang sama hanya memandang rakyat Israel secara positif sebanyak 26% berbanding 83% dalam kalangan Yahudi, dan lebih separuh daripada setiap kumpulan agama lain menurut soal selidik Pew. Bagaimana kita sampai ke sini? Sebenarnya ini tidak berlaku secara kebetulan. Sesebuah negara tidak akan berubah daripada keadaan di mana sokongan terhadap kumpulan yang melakukan rogol beramai-ramai sebagai taktik perang adalah sesuatu yang tidak dapat difikirkan. Kepada satu keadaan di mana hampir separuh daripada seluruh komuniti agama memandang kumpulan yang sama itu secara positif, tanpa bertahun-tahun usaha berterusan dan sengaja untuk menormalkan tingkah laku seperti itu. Dan inilah rupa sebenar subversi. Bukan tentara asing yang mendarat di pantai, tetapi hakisan perlahan terhadap kejelasan moral. Melalui indoktrinasi di kampus, melalui algoritma media sosial yang memberi ganjaran kepada kandungan anti-Israel yang paling melampau, dan melalui ahli politik yang telah membina kerjaya dengan enggan menggelar kumpulan pengganas sebagai kumpulan pengganas. Dan semua ini berlaku sebelum Hamas pun mengumumkan hanya beberapa hari lalu, pada 6 Julai, bahwa mereka membubarkan badan pentadbiran rasmi mereka di Gaza, satu tindakan yang sudah tentu tidak sampai kepada pelucutan senjata sebenar dan tidak mengubah apa-apa tentang siapa mereka dan apa matlamat mereka. Sebagai peringatan, ini adalah tempoh yang sama di mana ahli politik Muslim seperti Rashida Tlaib, Ilhan Omar, serta calon Senat Michigan Abdul Abdullah Saad telah menjadi antara suara paling menonjol dalam Parti Demokrat. Di mana seorang komunis Islam bernama Zohran Mamdani kini menjadi Datuk Bandar New York City. Dan di mana tiada seorang pun daripada tokoh-tokoh ini pernah sanggup untuk secara jelas mengecam Hamas tanpa sebarang syarat.
Anda tidak boleh memisahkan tinjauan pendapat daripada politik. Yang satu mendorong yang satu lagi. Dan sehingga rakyat Amerika menganggap hakisan kejelasan moral ini sebagai ancaman keselamatan negara yang sebenar. Saya bimbang, angka-angka ini hanya akan menjadi semakin buruk. Dan sekarang untuk kisah buruk kita minggu ini. Dan yang ini adalah gambaran sempurna tentang siapa sebenarnya rejim tidak bertoleransi di rantau ini. Sebuah kapal persiaran LGBT yang dipanggil Scarlet Lady membawa kira-kira 2.000 penumpang dalam perjalanan 10 hari dari Athens ke Venice telah diharamkan daripada berlabuh bukan di satu, tetapi 2 negara dalam minggu yang sama. Turki menolaknya terlebih dahulu, dengan pihak berkuasa tempatan mengatakan kapal itu telah disewa oleh kumpulan yang tidak selari dengan struktur sosial dan nilai moral kami. Mereka juga mendakwa lawatan itu telah menimbulkan kebimbangan awam yang ketara. Syarikat yang menyewa kapal itu, Atlantis Events, telah berlayar ke Turki sebanyak 13 kali dalam tempoh 25 tahun tanpa sebarang masalah. Malah kedutaan AS juga cuba membantu merayu larangan itu. Ia tidak berjaya. Ketua Pegawai Eksekutif syarikat itu sendiri berkata, pegawai Turki memberitahunya secara terang-terangan bahawa sebabnya hanyalah kerana ia adalah kumpulan orang gay. Jadi kapal itu mengubah jadual untuk berlabuh di Alexandria, Mesir sebagai gantinya. Dan dalam beberapa hari sahaja, Mesir sudah tentu melakukan perkara yang sama, menolak kemasukan dalam kes ini tanpa sebarang penjelasan rasmi langsung. Menurut The Guardian, para penumpang mendapat tahu pada waktu subuh melalui nota yang diselitkan di bawah pintu kabin mereka bahwa mereka sekali lagi tidak dibenarkan masuk. Lihat apa yang dikatakan oleh salah seorang peserta. Baiklah, kemaskini pelayaran. Baiklah, saya berada di pelayaran gay yang telah dinafikan masuk ke Turki. Dan saya fikir, jadi apa? Siapa peduli? Jika anda mahukan pemindahan rambut yang hebat, pergilah ke Korea Selatan. Jadi kami ubah haluan. Sekarang kami akan ke Mesir pula. Hebat, satu peningkatan yang luar biasa. Tak pernah ke Mesir. Saya sudah tempah lawatan untuk melihat piramid bangun pagi ini. Dinafikan masuk ke perairan Mesir juga. Tidak, ini tidak dinyatakan secara jelas kerana kami gay, tetapi memang sebab kami gay. Dan saya rasa ia benar-benar mengejutkan saya kerana saya berada di kapal yang indah ini, terima kasih kepada Virgin, syarikat pelayaran yang luar biasa, bersama 1,900 lelaki yang hebat. Saya bekerja untuk Atlantis, syarikat pelayaran gay terbaik yang anda akan jumpa. Dan kedua-dua Virgin dan Atlantis akan memastikan kami berseronok. Dan kami pasti akan berseronok. Itulah keseluruhan pengalaman gay, iaitu berseronok walaupun berdepan dengan cabaran. Tapi macam kami ini gay, jadi kami tak akan datang berbelanja besar di negara anda. Sekarang inilah bahagian yang betul-betul membuat saya geram. Seorang pemilik syarikat pelancongan gay yang dipetik dalam cerita itu menyalahkan perkara ini kepada kumpulan sayap kanan yang mengambil alih kerajaan di seluruh dunia. Ini adalah ideologi Islamis, jelas dan mudah. Berhenti berselindung dan bercakaplah yang benar. Di Turki, di Mesir, dua kerajaan yang tiada kaitan dengan politik konservatif atau sayap kanan barat, dan semuanya berkaitan dengan Islamis pro-keganasan yang menentukan siapa yang dibenarkan untuk wujud. Ini adalah rantau yang sama di mana orang suka memberi ceramah kepada Israel, satu-satunya negara di Timur Tengah di mana golongan gay boleh berjalan bebas di jalanan, berpegangan tangan tanpa rasa takut mengenai toleransi. Mungkin kapal ini sepatutnya berlabuh di Tel Aviv. Dan sekarang untuk kisah baik kita minggu ini, kerana kadang-kadang cara terbaik untuk menamatkan rancangan adalah dengan melihat orang memalukan diri sendiri, sedangkan kebenaran jelas di depan mata semua orang. Sekali lagi kita bercakap tentang Mesir di sini. Mereka kalah kepada Argentina 3-2 dalam Piala Dunia minggu lepas. Dan bukannya menerima kekalahan, media Arab dan media sosial memutuskan bahawa penjelasan sebenar mengapa Mesir kalah adalah sudah tentu satu konspirasi Yahudi. Dan kemudian mereka membangunkannya secara langsung selama 72 jam untuk semua orang saksikan. Ia bermula dengan seseorang menyunting laman Wikipedia pengadil Perancis itu untuk membuat dakwaan palsu bahawa dia dilahirkan dalam keluarga Yahudi Ortodoks, lengkap dengan butiran terperinci tentang datuknya yang kononnya terlibat dalam pergerakan penentangan Perancis. Ia telah dipadam kerana tiada bukti langsung, tetapi sebelum itu tangkapan skrin sudah pun tersebar di media sosial Arab. Kemudian, sebuah saluran YouTube yang populer memuat naik video dengan tajuk secara literal, Mesir kalah kepada Zionisme dan mendakwa bahawa pengadil, FIFA, dan Argentina semuanya sebenarnya orang Israel, kerana Lionel Messi melawat tembok barat pada tahun 2013. Serius? Kemudian, sekumpulan individu yang membenci Yahudi dari media sosial mendakwa bahawa semuanya adalah konspirasi Yahudi daripada Sniko hingga Bassem Youssef, pelawak itu, dan jutaan pengikut mereka.
Jika itu belum cukup, seorang ahli lembaga sebenar Persatuan Bola Sepak Mesir, seorang lelaki bernama Mustafa Abu Zara, secara terbuka mencadangkan bahwa kekalahan itu adalah balasan terhadap aktivisme pro-Palestin ketua jurulatih. Kerana apabila beliau menamatkan perlawanan sebelum ini dengan mengibarkan bendera Palestin, beliau berjalan mengelilingi stadium sambil bersorak dan memberi ceramah kepada orang lain tentang betapa pentingnya menyokong Palestin. Kerana sudah tentu, tidak mungkin Mesir kalah dalam perlawanan hanya kerana mereka tidak sehebat Argentina, betul? Mentaliti Islamis yang tipikal, menyalahkan semua orang kecuali diri sendiri dan malah mencipta teori konspirasi berlapis-lapis untuk mewajarkannya. Baiklah, itu sahaja rancangan kita untuk minggu ini. Jika Anda ada cerita yang Anda rasa patut kami liputi, hantarkan kepada saya. Ikuti saya di X atau di Instagram, Emily in Tel Aviv, atau Emily K. Schrader. Dan saya akan jumpa Anda minggu depan di sini dalam Axis of Truth di JNS TV.